Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu alamullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazzata ma'asiyati warzuqna lazzata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman ya hafiz ya mujib khallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dan seterusnya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk kita bersama-sama duduk dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah, majlis yang akan membawa kita ke jalan-jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang akan memperkukuhkan, memperkemaskan ilmu kita, pemahaman kita, yang mana pemahaman dan ilmu itu kita akan gunakan untuk memperbaiki ibadah kita dan segala ubudiyah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Iaitu kita sudah masuk pada bahagian yang ketiga daripada kitab Bidayatul Hidayah, mana bahagian yang terakhirlah daripada kitab Bidayatul Hidayah, iaitu berkenaan dengan adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq, yakni Tuhan, dan makhluk. Ini muka surat 144. Jadi pada bahagian ketiga ni Imam Ghazali akan menjelaskan berkenaan dengan adab pergaulan, bagaimana cara bergaul dan juga cara bersahabat dengan Khaliq. Khaliq yang ni Tuhan. Siapa tu Tuhan? Rabb. Tuhan tu apa? Siapa? Nanti kan di alam barzakh nanti ditanya ma rabbuka. Jadi Tuhan tu siapa Tuhan? Kalau tak tahu Tuhan, macam mana hidup bertuhan? Kalau tak tahu tu Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan tu siapa? Bukan? Tuhan tu Allah, bukan? Allah tu nama bagi Tuhan. Kalau tanya siapa Tuhan? Allah. Allah tu nama. Nama bagi Tuhan. Bukan Tuhan lagi. Tuhan tu siapa? Tuhan tu ialah apa? Yang selayak-layaknya disembah tu baru mana Tuhan. Kalau sebut Allah tu baru nama. Salah satu nama daripada nama-nama Allah yang 99 kan. Itu yang sebetulnya gitu. Tapi kita maklumlah bila sebut siapa Tuhan, Allah lah. Tapi kalau nak detailkan lagi, Allah tu nama. Nama bagi satu zat yang kita sembah, iaitu Allah. Zat yang kita sembah. Yang disebut apa nama? Wajibal wujud. Wajibal wujud. Sebab tu bila sebut kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, tu ialah al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budu maknanya yang disembah bihaqqin, dengan sebenar-benar sembah. Namanya apa? Allah. Namanya Allah. Jadi Khaliq ni Tuhan, maknanya yang selayak-layaknya disembah. Apa makna Khaliq? Pencipta, penjadi. Jadi kalau yang lain-lain daripada
yang namanya Allah tidak dinamakan Khaliq, tidak dinamakan Tuhan, maka tak boleh sebut lain-lain daripada tu sebagai Tuhan. Tak boleh. Sebab tidak layak, tidak menepati maksud Tuhan. Jadi yang lain-lain tu tak layak disebut Tuhan, hanya disebut sembahan. Tak layak disebut Tuhan. Tuhannya satu saja. Tak ada dua, tak ada tiga dan seterusnya. Jadi yang lain-lain tu disebut sembahan, tak disebut Tuhan. Maka tak boleh disebut Tuhan. Salah kalau disebut Tuhan. Jadi kalau orang yang faham la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah, bukan bermakna lain-lain tu Tuhan, bukan. Maksudnya tidak ada Tuhan yang sama macam Tuhan yang namanya Allah tu. Tak ada. Memang tak ada. Carilah mana-mana pun, tidak ada. Maka tak boleh kata yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Tidak, itu sembahan. Itu sembahan. Jelas? Makna Tuhan ni yang mencipta. Yang lain-lain tu tak boleh cipta. Kita pergi pukul dia tak boleh buat apa kita pun. Dia tak boleh nak cipta. Yang boleh cipta makhluk ni lah baru dinamakan Tuhan. Yang tak boleh menjadikan makhluk tu tak dinamakan Tuhan. Itu sembahan. Sebab tu kalimah Arab tu Khaliq itu adalah pencipta, penjadi, yang menjadikan. Yang menjadikan tu baru namanya Tuhan. Kemudian makhlukun. Makhluk ni yang kena jadi, yang kena cipta, yang diciptakan. Itu namanya makhluk. Itu yang namanya makhluk. Setiap yang kena cipta, setiap yang kena jadi, itu namanya makhluk. Sebab tu saya dah sebut sebelum ni, syurga neraka tu makhluk. Pahala dosa tu makhluk. Apa saja selain daripada Allah SWT tu makhluk. Masyiwallah, selain daripada Allah itu namanya makhluk. Cuma makhluk yang di sini, yang dia nak masukkan di sini, makhluk di sini adalah manusia ataupun selain daripada manusia. Yang nak dimasukkan di sini, maknanya yang berkaitan dengan muamalah ni, pergaulan persahabatan ni ialah manusia. Selain daripada manusia itu, maknanya bagaimana kita beradab dengan binatang, tumbuh-tumbuhan yang dan lain-lain lah. Itu namanya makhluk. Makhluk ni yang diciptakan. Okey, jelas jelas. Sebab kita hidup di dunia, di muka bumi Allah SWT ni ada makhluk-makhluk yang lain. Jadi bagaimana kita nak beradab dan kita nak jaga pergaulan kita dengan makhluk-makhluk yang lain sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi bahagian ketiga ni adalah bahagian yang disebut sebagai bahagian tasawuf. Akhlak tu tasawuf lah, adab tu tasawuf lah. Tasawuf tu istilahnya saja. Maknanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan adab, akhlak yang halus itu dinamakan tasawuf. Jadi tasawuf ni kata ulama, belajar tasawuf ni wajib. Belajar tasawuf ni wajib. Belajar hakikat tariqat tu tak wajib. Belajar tasawuf tu wajib. Tasawuf tu apa maknanya? Tasawuf yang mudah untuk kita faham ialah belajar cara-cara ilmu nak menyucikan hati, membersihkan hati, buang sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tak baik, yang jahat, kemudian diisi dalam hati kita ni dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang baik. Itu namanya tasawuf, dan itu yang wajib. Itu wajib. Maknanya selagi mana kita ada sifat riak, ujub dan sebagainya, maka kita wajib bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah tu, sifat-sifat yang jahat tu. Maka belajar ilmu tu hukumnya adalah wajib. Kalau tak belajar, berdosa. Selama mana hidup tak belajar, hukumnya berdosa. Itu kena jelas lah. Yang tariqat apa semua tu kemudian. Kemudian. Yang wajib ni adalah belajar tasawuf, menyucikan hati ni wajib. Oleh sebab tu sesiapa yang tak belajar ilmu tasawuf yang tadi menyucikan hati ni, yang hukumnya wajib tadi, maka perjalanan dia sebagai hamba Allah Ta'ala ni tak sempurna. Tak sempurna. Tak sempurna. Maknanya amal ibadah dia akan ada masalah. Apa masalah jadi? Bila dia buat amal ibadah akan ada riak. Dia buat amal ibadah akan ada ujub. Dia buat ataupun dia hidup dalam kehidupan dia 24 jam akan ada sifat-sifat yang tak baik, bakil dan sebagainya. Maka perjalanan dia sebagai seorang hamba Allah Ta'ala tu akan terganggu dengan masalah-masalah tersebut. Jadi fasal yang pertama,
Fasal yang pertama ialah apa? Adab-adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali adalah adab-adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala ni pencipta, kita ni makhluk yang diciptakan. Maka sudah tentulah kita kena jaga adab dengan pencipta kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah tu Ismul A'zam, nama yang agung. Daripada nama-nama yang lain 99 tu, Allah tu adalah nama yang paling agung. Jadi nak mudah kita kenal yang namanya zat yang disembah tadi tu, maka disebutlah Allah. Jadi Allah tu adalah nama. Jadi kalau orang tanya Allah tu siapa? Allah tu adalah nama Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah tu siapa? Iaitu yang wajib. Wajib ada, wajib wujud, yang sebenar-benar kita sembah. Sebenar-benar Tuhan lah yang mencipta tu namanya Tuhan. Lain daripada itu tak dinamakan Tuhan. Ketahuilah bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu. Mana sahabat, mana orang yang dekat dengan kita, orang yang hampir dengan kita, ini dinamakan sahabat. Yang tak pernah bercerai daripada kita, mana tak pernah terpisah daripada kita 24 jam bersama kita. Sama ada engkau berada di kampung, di mana-manalah, maupun musafir, ataupun kita musafir, di waktu tidur, tengah tidur, atau waktu jaga, bahkan di waktu hidup dan mati. Waktu hidup ataupun waktu mati ialah Tuhanmu. Rabb kita lah, Tuhan kita. Ini yang tak pernah terpisah pada kita. Kalau Allah terpisah pada kita, maka kita tak wujud lah. Tak ada. Kita ada ini sebab Allah Ta'ala. Dan penghulu kita. Allah Ta'ala tu Tuhan kita dan penghulu kita. Mana tempat kita bergantung. Sebab tu dalam surah Al-Ikhlas disebut apa? Qul huwallahu ahad. Allah tu esa. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Dan penolong kita. Penolong kita. Ketika mana kita senang, ketika mana kita susah, Allah Ta'ala lah ya penolong kita. Dan pencipta kita. Dan pencipta kita, yang menciptakan kita. Tak ada lain, Tuhan lain yang cipta kita, tak ada. Hanya Allah semata-matalah yang mencipta kita. Tak ada Tuhan lain. Tak ada Tuhan lain. Apabila engkau menyebutnya, dia akan ada bersama denganmu. Apabila kita sebut nama Allah, kita ingat Allah, zikrullah, maka Allah ada bersama dengan kita. Kita tak sebut pun Allah Ta'ala ada dengan kita juga. Cuma ada dengan kita sebut, dengan ada dengan kita tak sebut tu berbezalah. Bila ada Allah dengan kita sebut, maknanya hampir kita dengan Allah SWT. Bila ada kita dengan kita tak sebut, Allah ada bersama dengan kita juga. Allah melihat kita juga. Cuma hubungan kita dengan Allah SWT tu jauh lah. Sebab kita tak ingat. Tak ingat pada Allah SWT. Jadi bila kita ingat Allah SWT, yang mana kita ingat tu dengan maksud Allah Ta'ala bersama dengan kita, memerhatikan kita, melihat kita, mengetahui segala perbuatan kita yang zahir ataupun yang tersembunyi, maka kita ingat maka Allah SWT itu bersama dengan kita. Kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Hadis ni secara asalnya ada dua, hadis Qudsi, hadis Nabawi. Hadis Qudsi ni maknanya hadis yang datangnya daripada Allah SWT. Maknanya daripada Allah SWT, lafaznya itu daripada Nabi SAW. Itu hadis Qudsi. Jadi kalau kita baca dalam hadis itu disebut qala Allah Ta'ala berfirman, maka itu hadis Qudsi. Dan hadis Qudsi ini maknanya tak diamal sebagaimana kita amal Quran. Boleh baca dalam solat, tak boleh lah. Hadis Qudsi ini tak boleh baca dalam solat. Walaupun disebut qala Allah Ta'ala, firman Allah SWT. Tu beza dia lah. Hadis Qudsi ni maknanya, makna tu daripada Allah SWT, lafaz tu daripada Nabi. Hadis Nabawi, lafaz dan makna tu daripada Nabi. Lafaz dan makna tu daripada Nabi. Itu secara asasnya lah.
Jadi disebut dalam hadis kursi, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ana jalisu man zakarani. Ana jalisu man zakarani. Aku sekedudukan. Maknanya bersamalah ataupun bersekedudukan, maksud dia. Bersama ataupun bersedudukan bersama siapa yang mengingatiku. Siapa yang ingat aku, kata Allah, maka aku bersama dengan dia. Bersekedudukan ni bukan dengan makna yang zahir kita faham, kita duduk dengan kawan kita sebelah-sebelah tu, bukanlah. Sebab tu kalau orang belajar akidah, dia tak akan ada iskal macam tu, tak akan ada syubhat macam tu. Sebab kena belajar tauhid, kena belajar akidah. Jadi duduk ni bukan makna duduk bersila tu duduk, bukan. Duduk tu dengan makna bersama. Ada dengan kita lah. Dengan maknanya wujud ada dengan kita. Memerhatikan kita, maknanya mengendalikan kehidupan kita tu, itu makna dia. Bukan duduk macam kita duduk sebelah-sebelah tu. Bukan. Kalau kita faham, kalau ada orang faham dengan makna duduk dengan makna itu, maknanya dia jahil. Maknanya dia jahil, tak belajar. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam Quran apa? Laisa kamislihi syai'un. Allah Ta'ala tu tak sama dengan sesuatu apa pun. Kerana duduk tu adalah sifat makhluk. Duduk tu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Bukan sifat Allah. Itu kena jelas. Dan Allah Ta'ala berfirman pula, maknanya Allah Ta'ala berfirman juga dalam hadis kursi yang lain, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku di sisi mereka yang hancur. Munkasirah, yang hancur hatinya, qulubuhum, kerana mengingatiku. Orang yang ingat Allah SWT dengan sebenar-benar ingat, hati dia tu terbakar. Macam mana Sayyidina Abu Bakar. Pernah ketika sahabat tercium bau macam kita asap kita bakar tu kan, bau hangus, bau macam bau asap tu. Rupa-rupanya datang tu daripada hati senoma. Kita tak boleh nak bayang macam mana rupa dia, tak boleh nak bayangkan lah. Tapi diriwayatkan macam tu. Maknanya hati dia, hubungan hati dia dengan Allah SWT sampai tahap tu. Disebut hancur hatinya kerana mengingatiku. Kerana ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Ini termasuk dalam apa nama? Dalam ilmu rasa. Kita boleh cerita je lah, tapi nak faham tu kena rasa dulu. Kena rasa dulu baru tahu macam mana hancur hati tu. Macam mana hancur hati kerana ingat ingat Allah SWT tu macam mana. Ilmu ni ilmu rasa. Bukan ilmu sekadar sebutan di bibir saja. Kena rasa. Maknanya dah tahu tu kena amal, kena rasa lah. Oleh sebab tu awal-awal mula tu zikrullah tu dekat bibir. La ilaha illallah, la ilallah, baca tahlil, takbir, Allahu Akbar, baca tasbih. Macam kita wirid pas sembahyang tu, tujuan wirid tu nak ajar lidah supaya sentiasa ingat. Bila lidah ingat, mudah-mudahan hati ingat. Nanti bila hati dah ingat, tak perlu lagi sebutan kat lidah ni, akan sentiasa je ingat. Mula-mula kena ajar lidah dulu lah. Kena ajar hati tu dengan ajar lidah. Bila sebut di lidah, telinga akan dengar. Bila telinga dengar, masuk dalam hati. Bila dah masuk dalam hati, ketika dah masuk dalam hati, dah maknanya dah zikir dalam hati tu. Ketika tu tak zikir di mulut pun, zikir dalam hati tu ada. Itu zikir tu disebut ada tiga. Ada zikir jahar. Mana zikir jahar tu zikir dengan cara sebutan. Kita sebut Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilallah. Kemudian ada zikir qafi, zikir sir. Maknanya sebutan tu dalam hati. Masih sebut tapi dalam hati. Kemudian yang ketiga ada zikir hakiki. Zikir hakiki ni maknanya dia tak sebut kat lidah, dia tak sebut dalam hati, tapi zikir tu ada.
hidup dalam hati dia. Boleh faham? Itu makna dia. Mula-mula kita ni zikir dia di mulut lah. Kena sebut dulu, sebut lama. Bukan cakap 100, 200, 1000, kan, 1,000,000 pun belum lagi. Lebih daripada tu barulah dia akan melekat dalam hati. Bila melekat dalam hati, dia tengok je apa saja, dia akan ingat Allah SWT. Hatta dia tengok botol air pun dia ingat Allah SWT. Nak latih sampai macam tu. Sebab tu ada ulama', kan sebelum ni kita dah ceritakan, ada ulama' bila dia nak minum air kan, air sejuk, terus gelas dia terjatuh. Sebab apa? Dia ingat ketika mana ahli neraka minta kepada ahli syurga nak minum air. Oleh kerana dia ingat tu, dia takut, dia gerun, jatuh pingsan. Kita tengok botol air, tak ada rasa apa-apa. Maksudnya kalau tak ada rasa apa-apa ni, zikir tu tak bagi kesan lagi dalam hati kita. Mana kena zikir lagi lah. Kena zikir lagi dan lagi. Itu gambaran dia. Jadi kalau orang yang zikir dia, zikir sampai maknanya dalam hati dia tu ingat Allah SWT sentiasa, dia tengok apa pun dia akan ingat Allah Ta'ala. Tengok meja ke, tengok tiang ke, dia akan ingat Allah SWT. Gambaran dia apa? Dia tengok makhluk, dia akan ingat Allah Ta'ala. Oh, makhluk ni lah yang Allah Ta'ala ciptakan. Indah ciptaan Allah SWT. Allah Ta'ala maha berkuasa dan segala-galanya lah. Dia akan ingat Allah SWT dengan cara yang macam tu. Tapi kalau orang tak ada ma'rifatullah, tak ada pengetahuan tentang Allah, dia tengok apa saja pun tak ada apa, tak bagi kesan, tak ingat apa pun. Dia tengok bangunan, oh bangunan ni apa nama manusia yang buat. Dia tak ingat bahawa Allah Ta'ala lah yang hakikatnya Allah Ta'ala lah yang buat, yang menjadikan. Manusia buat tu asbab je. Ya, atur-atur semua ni asbab manusia je. Hakikatnya Allah SWT. Kan, kipas berjalan ni asbab dia sebab ada aliran elektrik. Hakikatnya Allah SWT. Kan? Kita datang masjid ni sebab asbab dia kita sihat, kita apa semua. Tapi bukan kudrat kita. Allah Ta'ala yang menentukan. Kita datang ke tak datang ni Allah Ta'ala menentukan. Tapi kita ada pilihan tak? Kita ada pilihan, kita boleh pilih nak datang ataupun tak datang. Tapi hakikat menentukan kita datang ni Allah SWT. Tapi kalau pada sudut pilihan pun dah tak pilih nak datang, macam mana Allah Ta'ala nak tentukan kita datang? Pilih pun tidak. Tapi kalau kita pilih nak datang, takdirnya Allah Ta'ala tak tentukan kita datang. Contohnya ada apa-apalah, kan? Di tengah jalan ke, di rumah ke dan sebagainya, takdirnya tak datang. Tapi kita pilih nak datang, Allah Ta'ala dah tentukan tak datang. Tapi kalau sudut pilihan pun tak pilih, bahkan tak nak datang, macam mana Allah nak dorong untuk datang? Memang tak datang lah. Ya, jelas. Macam kita nak makan lah, kita pilih nak ambil makanan tu dengan tangan kita, kemudian kita suap masuk mulut. Ini kita tengok saja makanan tu, cium bau je. Agar makanan tu masuk mulut, memang tak akan masuk lah. Sebab tak ada ikhtiar. Tak ada ikhtiar. Ikhtiar tu dia pilihan. Ada banyak makanan kat meja kita, tak ada ikhtiar, tak ada pilihan. Nak pilih makanan mana? Tak ada. Kemudian tak ada usaha nak ambil makanan yang dipilih tu. Maka makanan tu tak akan masuk dalam mulut. Sebab tu makan tak boleh pakai niat. Tapi ada orang makan dia tak nak pakai niat, amal ibadat dia nak pakai niat. Tu terbalik. Terbalik. Kita solat pakai niat je. Kita zikir pakai niat je. Kita buat haji pakai niat je. Tak payah pergi ke Mekah. Tapi bab makan, kena makan betul-betul. tak boleh pakai niat. Tu ajaran sesat. Jikalau kau makrifah akan Tuhanmu dengan sebenar-benar makrifah. Nak makrifah ni kena belajar tauhid lah. Tak belajar tauhid nak makrifah macam mana? Tak boleh sembang di kedai kopi saja. Nak ma'rifatullah ni kena belajar ilmu akidah, kena belajar ilmu tauhid, baru boleh ma'rifatullah. Maknanya ma'rifah ni perkataan Arab, maksud ma'rifah dia kenal. Nak kena kenal ni kena belajar lah. Maknanya belajar ilmu mengenal Allah Ta'ala ni, itu belajar ilmu tauhid. Bila kita belajar ilmu tauhid, kita kenal lah Tuhan tu siapa. Itu yang takrif Tuhan tadi. Allah tu nama, Tuhan tu apa nama?
Al-ma'budu bihaqqin, itu baru makna Tuhan. Allah tu nama bagi Tuhan yang kita sembah. Tuhan tu apa pula? Tuhan tu maknanya yang menciptakan, yang menjadikan, yang tidak dijadikan, yang tidak diciptakan tu Tuhan. Tapi kalau benda tu orang jadikan, manusia jadikan, tu bukan Tuhan, tu namanya sembahan. Tu kena jelas. Jadi tak boleh sebut yang itu sebagai Tuhan. Tak boleh disebut sebab tak kena dengan takrif dia, pengertian Tuhan tu. Tu jelas. Jadi kalau belajar, maka dia akan tahu. Kemudian kenal sifat-sifat Allah SWT. Sifat-sifat Allah Ta'ala tu banyaklah, sifat-sifat kamalat dia, kesempurnaan dia. Tapi yang wajib kita belajar tu 20 saja. Itu yang dinamakan sifat 20. Bukan maknanya sifat Allah Ta'ala tu ada 20 tu saja. Terhad pada 20 tu, tidak. Kalau ada orang kata sifat 20 tu hanya ada 20 saja, sesat. Sifat Allah bukan 20 tu saja. Sebagaimana nama-nama Allah Ta'ala bukan 99 tu saja. Nama-nama Allah Ta'ala tu banyak, tidak terhitung. Cuma yang kita kena tahu 99. Kalau Allah Ta'ala tetapkan kena tahu 1000, sejuta, beratlah kita nak kena tahu 99 tu pun tak ingat. Kan? Macam tu juga sifat Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala tetapkan kena tahu 100 ke 1000 ke, jenuhlah kita. Jadi Allah Ta'ala tak memberatkan kita, maka diwajibkan tahu hanya sekadar itu saja. Tapi bukan maknanya ada itu saja. Sebab tu bila disebut sifat Allah Ta'ala itu, kesempurnaan Allah Ta'ala tu banyak, tak terhingga, tak terhitung. Cuma yang wajib kita tahu, percaya tu hanya 20 saja. Dan 20 tu berdasarkan pada Quran, hadis. Ataupun Quran dan hadis lah. Sebab setiap kali sifat-sifat tu ada dalil dia. Contohnya sifat qudrah, berkuasa kan. Ayat Quran dia apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Qadirun, itu sifat qudrah. Berkuasa. Sifat sama', mendengar, dan sifat basar. Innallaha sami'un basir. Sifat sama', sifat basar. Dan lain-lain lah. Sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu sifat kalam. Sifat berkata-kata, berkalam. Tu semua sifat-sifat tu ada dalilnya. Jadi kita belajar sifat-sifat Allah Ta'ala tu, kita akan kenal Allah SWT. Jadi kalau tak belajar tu, maka tak kenal. Oleh sebab tu disebut oleh ulama, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kalau tak kenal Allah SWT. Jadi kalau dia sembahyang, dia puasa, dia haji, dalam keadaan dia tak kenal Allah SWT, tak sah ibadat dia. Tak sah ibadat dia. Kenapa tak sah? Sebab ibadat ni sembah, ubudiyah. Dia sembah siapa kalau dia tak kenal? Yang disembah. Kalau tak kenal Allah Ta'ala, maknanya dia ibadat tu pada siapa? Itu maksudnya. Jadi kalau dia tak belajar tauhid, maka dia tak kenal dia buat ibadat tu pada siapa. Dia tak belajar tasawuf, maka akan ada sifat riak. Bila ada sifat riak, maknanya dia belum lagi benar-benar sembah Allah SWT. Sebab riak ni syirik khafi, syirik yang kecil kan. Dia buat sesuatu kerana makhluk, bukan kerana Allah. Itu dinamakan syirik khafi. Maka dia belum benar-benar sembah Allah SWT lagi. Kalau dia buat semata-mata kerana Allah, maka dinamakan ikhlas. Kalau dia buat kerana Allah dan kerana makhluk, tak dinamakan ikhlas lagi. Ibadat dia tak terima. Kalau dia buat kerana makhluk semata-mata, lagilah tak diterima. Maksud dia buat kerana Allah, kerana makhluk ni masih bercampur lagi. Masih bercampur, maka tak dinamakan lagi ikhlas. Masih syirik lagi. Syirik khafi. Syirik khafi tu tak mengeluarkan dia daripada Islam. Sebagaimana syirik jali tu dia pergi sembah batu katakan. Jelas-jelas terkeluar daripada Islam, murtad. Kan? Ini syirik kecil ni dia tak mengeluarkan daripada Islam, tapi menyebabkan ibadat dia tak sah, tak diterima lah. Sebab dia bercampur. Dalam buat ibadat tu bercampur maksud dia. Dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Maknanya bila
jadikan Allah Ta'ala tu sebagai sahabat, maka dia akan tinggal lain daripadanya. Jadi bila orang yang dia kenal Allah SWT, dia dekat dengan Allah SWT, maka apa-apa urusan dalam kehidupan dia semuanya Allah. Contohnya berlaku sesuatu, dia tahu ni takdir Allah SWT. Contohnya berlaku kemalangan, terlanggar batu, terlanggar apa, itu asbab je. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menentukan, kan? Dia sakit, dia sakit, tak jaga makan tu sebab je. Tak jaga makan, silap makan, sakit perut dan sebagainya, tu asbab je. Tapi hakikatnya Allah SWT lah yang menyebabkan dia sakit. Jadi kalau dia kenal macam tu, maka urusan hidup dia tu senang. Okey, sakit, Allah Ta'ala bagi sakit, apa ikhtiar usaha dia? Cari ubat. Tapi bukanlah nyembuhkan tu ubat, itu ikhtiar usaha, kan? Doa, dan sebagainya, untuk sembuhkan penyakit dia. Tapi bukan semua tu yang menyembuhkan penyakit. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan. Macam kita makan lah, bukan sebab kita makan tu mengenyangkan kita. Yang mengenyangkan tu Allah SWT. Sebab ada orang tak makan pun dia kenyang. Ada tak orang tak makan kenyang? Ada. Allah Ta'ala mengenyangkan dia dengan cara tak makan. Maka bukan makan tu mengenyangkan. Sebab tu dalam akidah dia ada hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Kena belajar tu 3 hukum tu. Api adat dia membakar. Tapi ada ketika api tak membakar, ada ketika mana dia curah air tak membakar, ataupun benda tu basah tak membakar. Kan? Macam mana Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud dalam unggunan api. Kenapa tak terbakar? Api tu besar. Kalau adat dia, kalau api besar tu terbakar lah. Tapi tak terbakar sebab apa? Allah Ta'ala menentukan tak terbakar. Sebab tu dibaca waqul ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api tu jadi sejuk, jadi tak terbakar. Yang menentukan tu siapa? Allah SWT. Yang menentukan tu Allah SWT, bukan makhluk, bukan kita. Kena jelas. Jadi kalau orang belajar, kita ada akidah, kita belajar kefahaman akidah yang betul, maka kita akan hidup ni dengan keadaan tenang je. Tak akan keluh kesah. Sebab kita tahu apa-apa pun dalam kehidupan kita ni semuanya datangnya daripada Allah SWT. Senang. Maka hidup ni dalam keadaan tenang. Kalau sakit, ikhtiarkan cara ni. Kalau kata susah, ikhtiarkan macam mana, kan? Pergantungan dia dengan Allah SWT. Maka hidup tu akan jadi tenang, akan jadi senang. Jadi kita berhenti dulu di sini. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang lah. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah lah. Istiqamah belajar, jangan terhenti belajar di satu-satu ketika saja. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni sangat luas. Dan kita nak dapat kefahaman tu bukan sekali dua kali je kita dengar. Kadang-kadang berpuluh-puluh tahun dengar pun tak faham-faham juga. Sebab yang bagi faham tu siapa? Allah Ta'ala. Bukan saya, bukan siapa-siapa yang bagi faham. Kita yang bagi menyampaikan ni hanya tugas dia menyampaikan saja. Bukan boleh bagi faham. Kalaulah boleh bagi faham, bagaimana saya selalu sebut dengan murid kat sekolah kan, kalau bolehlah ustaz installkan ilmu ni masuk dalam dada awak, senang aja kerja. Betul, senang kerja. Install je masuk. Senang, relax je. Ini hari-hari kita sebut benda sama. Sebab yang bagi faham tu Allah, yang bagi hidayah tu Allah Ta'ala. Kita usaha ikhtiar je. Kalau Allah tak nak bagi, nak buat macam mana? Serah pada dia lah. Tapi usaha ikhtiar tu kena jalan, kena buat. Orang tak nak datang masjid, tak nak duduk masjid semua, macam mana? Tapi usaha tu kena ada tak? Ada, ajak apa semua kan. Sesekali panggil penceramah yang top sikit, ramai datang. Tapi tak ramai datang tu basuh, supaya nanti lepas tu tak adalah masjid kosong. Ni tiap kali kalau penceramah terkena-kena datang, penuh masjid. Lepas tu kosong balik. Lepas tu bila ni balik, penuh balik. Lepas tu kosong balik. Macam tu lah sampai mati. Tak berubah-ubah. Jadi kita kerja kena jalan,
hidayah yang bagi hidayah tu semua Allah SWT. Mudah-mudahan dengan usaha kita tu Allah Ta'ala bagi hidayah lah, kebaikan kepada semua. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang Maha Kuasa tu daripada saya sendiri, hakikatnya daripada Allah, tapi adabnya kita cakap macam tu lah. Adabnya kita cakap macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan istiqamah kita di atas jalan kebaikan dalam ilmu dan juga dalam amal ibadah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.